Berikut merupakan perincian mengenai inhalan. Inhalan merupakan bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan manusia. Ia juga dikenali sebagai bahan hiduan dan bahan mudah meluap yang mampu memberikan kesan psikoaktif atau merangsangkan perubahan minda. Di Malaysia, pengambilan dadah inhalan lebih dikenali sebagai hidugam. Secara umumnya, inhalan merupakan bahan yang digunakan dalam kehidupan seharian manusia. Sebagai contoh, cat, gam, minyak gas, daun pen dan bahan penyilat. Namun, penyalahgunaan inhalan menyebabkan bahan-bahan ini dijadikan sebagai dadah. Kebanyakan penagih memilih inhalan kerana ia mudah didapati dan harganya yang jauh lebih murah daripada dadah lain dengan kesan khayal yang diingini mereka. Pengambilannya juga sukar untuk dikesan atau mudah disembunyikan daripada pengetahuan orang lain dan tidak memerlukan sebarang peralatan khusus seperti jarum. Antara cara inhalan digunakan adalah dengan dihidu, disedut, teknik bagging atau ballooning. Inhalan boleh dibagikan kepada 3 kategori utama iaitu pelarut, bahan gas dan bahan nitrit. Kesan jangka pendek inhalan yang pertama ialah akan menyebabkan seseorang individu itu berasal kaya. Hal ini disebabkan oleh kesan inhalan seakan-akan sama dengan meminum alkohol yang banyak. Sekiranya kuantiti atau kepekatan inhalan itu tinggi, individu itu mudah untuk berasa kaya dan mengalami halusinasi. Kesan inhalan yang seterusnya ialah menyebabkan berlakunya kesukaran bernafas. Pengambilan inhalan dalam kuantiti yang banyak menyebabkan berlakunya penurunan bekalan oksigen ke paru-paru sehingga seseorang individu itu berasa semput untuk bernafas dan melakukan aktiviti harian. Akhir sekali, seseorang individu itu akan berkelakuan agresif. Individu itu mudah berkelakuan agresif dan hilang kawalan diri kerana mereka berada dalam keadaan yang tidak waras dan tidak peka akan situasi yang berlaku di persekitarannya. Kesan jangka pendek inhalan yang selebihnya ialah mudah berasa loya dan pening kepala, nafas tidak sekata atau hilang deria rasa, berkelakuan agresif, kehilangan deria sakit, hilang kawalan diri, berhalusinasi atau kesukaran berfikir, pertuturan tidak jelas, fizikal tidak seimbang serta tidak mampu berdiri dengan betul dan lemah otot badan. Kesan jangka panjang inhalan yang pertama ialah akan mengakibatkan kematian mengejut. Pengambilan inhalan dalam kepekatan yang tinggi akan menyebabkan mudah berlakunya sesak nafas secara mengejut dan kemalangan jalan raya akibat rasa khayal. Seterusnya akan menyebabkan kegagalan jantung. Apabila seseorang individu itu menghidu inhalan yang terlalu pekat, akan menyebabkan berlakunya sesak nafas akibat kekurangan oksigen. Penekanan terhadap sistem saraf pusat yang serius boleh melambatkan dan seterusnya menghentikan proses pernafasan. Kesan jangka panjang inhalan yang seterusnya ialah akan mengakibatkan penyalahgunaan dadah yang lain. Hal ini kerana seseorang individu itu terlalu ketagih menghidu inhalan sehingga mereka berani mencuba mengambil pelbagai jenis dadah yang lain untuk menimbulkan rasa high yang tinggi seperti heroin, dadah stimulan dan sebagainya. Selain daripada itu akan menyebabkan kerosakan sel otak. Sel-sel saraf tidak dapat berfungsi dengan sempurna apabila bahan-bahan kimia dalam inhalan menyerang otak secara aktif sehingga menyebabkan hilangnya kewarasan otak. Kesan jangka panjang inhalan juga dapat dilihat dari segi gangguan penglihatan, kurang pendengaran, penyakit kulit seperti eksema mulut, kerosakan kekal sistem saraf seperti hati, paru-paru, otot, susum tulang dan buah pinggang serta hilang berat badan. Seterusnya, kaedah rawatan untuk penyalahgunaan inhalan tidak jauh besar dengan kaedah yang dilakukan untuk merawat tingkah laku ketagihan. Rawatan ini termasuklah yang pertama iaitu terapi tingkah laku kognitif dengan mengajar bagaimana untuk menguruskan keadaan yang memberikan tekanan, menangani gian dan menahan diri daripada menggunakan inhalan. Yang kedua pula adalah rawatan motivasi. Kaunseling dapat membantu individu yang terlibat mendapatkan motivasi untuk nekat berubah. Yang ketiga pula adalah kaunseling keluarga. Terapi ini memberikan fokus untuk meningkatkan komunikasi, hubungan, tindakan dan tingkah laku di antara ahli keluarga. Yang keempat pula adalah program keterlibatan dan aktiviti dengan memberikan kemahiran dan pengalaman sosial baharu dan memberikan pilihan alternatif selain menggunakan inhalan. Program tersebut melibatkan aktiviti menonton wayang, menari, mendaki dan lain-lain. Yang kelima pula adalah rawatan susulan, menerusi kumpulan sokongan supaya dapat membantu individu tersebut mengurangkan risiko mengulang semula kesilapan dan membantu mengekalkan hidup tanpa dadah.
Seterusnya ialah rawatan yang dijalankan di luar negara. Rawatan pertama yang dijalankan kepada pengguna inhalan ialah program rawatan penyedotan Trunda Swan dari Pusat Rawatan McKenzie Bethel, Alaska. Program rawatan ini merupakan satu-satunya program rawatan yang dijalankan di Amerika Syarikat. Pusat ini ditadbir oleh Yukon Kuskokwim Health Corporation dan melayani 15 hingga 19 belia pada satu masa yang berumur antara 10 hingga 18 tahun dan kebanyakannya tinggal di kawasan luar bandar Alaska yang berdekatan. Perkhidmatan rawatan merangkumi amalan budaya adat tradisional seperti tarian asli, kraft tangan dan tempat berkeringat serta penglibatan keluarga yang intensif. Untuk pengetahuan, tidak ada penilaian formal terhadap program Trunda Swan yang diterbitkan. Rawatan yang seterusnya ialah terapi tingkah laku. Inhalin dikenali juga sebagai bahan hiduan atau sedutan, adalah bahan mudah meruap yang dihidu atau disedut untuk menimbulkan kesan psikoaktif atau merangsangkan perubahan minda. Oleh itu, rawatan lain yang dijalankan untuk pengguna inhalan ialah terapi tingkah laku. Terapi ini merangkumi pengajaran bagaimana menangani situasi tertekan, mengatasi keinginan dan menolak tawaran untuk menggunakan alat penyedut. Rawatan yang seterusnya ialah intervensi motivasi. Rawatan ini merupakan gaya kaunseling yang membantu remaja untuk mendapatkan motivasi mereka sendiri untuk berkomitmen, untuk merubahkan diri dan meninggalkan bahan penyedutan. Seterusnya, terdapat juga dua kebaikan yang boleh diambil iaitu kegunaan inhalan dalam perubatan. Yang pertama, amyl nitrate boleh digunakan di dalam prosedur diagnosis perubatan. Yang kedua pula, gas nitrous oxide digunakan sebagai ubat bius dan selalunya digunakan sebagai prosedur pergigian dan untuk mereka yang sedang melahirkan. Seterusnya, cara pengambilan inhalan. Inhalan boleh disedut dengan pelbagai cara. Yang pertama, disedut terus dari bekas penyimpannya. Yang kedua, aerosol disepur ke muka dan hidung. Yang ketiga, meletakkan kain yang direndam dalam inhalan ke dalam mulut. Yang keempat, menyedut wap daripada belon, plastik ataupun bekas kertas yang mengandungi inhalan. Kesimpulannya, penyalahgunaan bahan yang bertentangan dengan kegunaan sebenarnya boleh menyebabkan ketagihan. Penyalahgunaan bahan seperti inhalan boleh mendatangkan banyak kesan buruk bukan sahaja kepada diri, malahan juga kepada masyarakat. Justru itu, semua pihak perlu berganding bahu dalam menangani isu dadah ini. Setiap individu perlu mempunyai rasa tanggungjawab terhadap isu penyalahgunaan bahan dan lebih cakna akan perubahan yang berlaku di sekeliling mereka. Dengan segala pendekatan yang dibuat, secara tidak langsung dapat membantu pihak kerajaan bersama-sama memerangi isu dadah ini. Jelaslah bahawa dadah musuh utama bagi menggapai kesejahteraan hidup. Sekian, terima kasih.